Di saat rakyat Sabah sudah bosan dengan drama katak, kita dihidangkan satu lagi bab baru di mana Presiden STA sendiri duduk dalam blok pembangkang, tetapi adunnya dilantik sebagai pembantu menteri. Siapakah yang sebenarnya memegang kendali di belakang tabir? Salam sejahtera, bertemu lagi dalam Info Channel. Dalam video kali ini kita kupas fakta sebenar apa sebenarnya yang berlaku dalam politik Sabah ketika ini. Presiden Parti Solidarity Tanah Airku STA, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, kini muncul dengan kenyataan rasmi yang nampak seperti skrip drama politik bersih plot twist yang tidak masuk akal. Beliau menjelaskan bahwa keputusan STA untuk menyokong kerajaan negeri gabungan rakyat Sabah bukanlah satu pengkhianatan kepada prinsip, tetapi semata-mata kehendak majoriti ahli serta ketua-ketua bahagian STA. Ya, Anda tidak salah dengar. Bukan keputusan presiden, bukan juga keputusan majelis tertinggi, tetapi kata-kata majoriti daripada bahagian yang menjadi alasan rasmi. Menurut Jeffrey, langkah ini diambil supaya negeri Sabah kekal stabil secara politik kerana menurut beliau JRS tidak memperoleh jumlah kerusi mencukupi untuk membentuk kerajaan sendiri. Dan kerana itu, menurut naratif ini, STA pun menyokong JRS demi kestabilan politik. Sebuah keputusan yang kedengaran seperti keputusan yang akan diputuskan oleh polisi majoriti ahli, tetapi malangnya ada unsur yang kurang sedap di telinga rakyat yang sedang memerhati keputusan sebenar STA untuk keluar daripada JRS sebelum ini. Jika kita ingat kembali pada awal bulan Oktober, STA secara rasmi mengumumkan hasrat untuk keluar daripada JRS dan bertanding menggunakan logo sendiri dalam pilihan raya negeri, dianggap sebagai satu langkah prinsip untuk meraih sokongan rakyat dan menuntut autonomi sebenar untuk Sabah. Jeffrey sendiri melancarkan gerakan Sabah po Sabahan, menyatakan bahawa STA ingin Sabah dipimpin oleh anak-anak bumi sendiri dan bukan sekadar di bawah pilihan entiti politik lain. Bukan itu sahaja drama yang berlaku ketika itu. 5 daripada 6 adun STA memutuskan untuk kekal menyokong JRS sebagai ahli langsung JRS, berbeza dengan keputusan rasmi parti itu. Mereka merasakan JRS masih merupakan platform terbaik untuk memastikan mereka masih ada kuasa dalam kerajaan negeri dan mereka sebenarnya dilantik sebagai pembantu menteri, di mana sesuatu yang Jeffrey sendiri kekal tegas menolak dengan mengatakan beliau memilih untuk kekal di blok pembangkang. Jeffrey juga menegaskan bahawa sokongan STA kepada kerajaan negeri melalui adun bukan bermaksud STA menyertai JRS secara rasmi. Kata beliau, mereka masih konsisten memperjuangkan hak Sabah sama ada sebagai kerajaan atau pembangkang. Tetapi malangnya, ini mengundang pertanyaan. Bagaimana sesebuah parti boleh menyokong sebuah kerajaan secara tidak rasmi, tetapi pada masa yang sama mengaku sebagai pembangkang? Jawapannya menurut beliau adalah demi kestabilan politik seperti yang diinginkan rakyat. Tambahan pula,
terdapat juga fakta sejarah yang menarik. Sebelum ini, STA pernah menafikan hasrat untuk keluar dari JRS dan menyatakan bahwa spekulasi mengenai keluarnya parti adalah kabar angin dan masih komited dalam gabungan itu. Kini tiba-tiba semua itu berubah dan semuanya dirasionalisasikan dengan kejayaan demi kestabilan politik. Ironinya, JRS sendiri memenangi 29 kursi, Barisan 25 kursi, dan STA hanya memperoleh 2 kursi dalam pilihan raya negeri baru-baru ini, menunjukkan bahwa sokongan STA mungkin bukan faktor penentu utama. Jadi persoalannya di sini, adakah STA benar-benar keluar dari JRS pada ketika itu? Ada bukti kuat bahwa keputusan itu diumumkan secara rasmi dan dipercayai bertujuan untuk menubuhkan STA sebagai entiti yang lebih bebas dan berteraskan prinsip sabak persabahan. Namun, kemudian muncul kenyataan sokongan yang nampaknya membingungkan. Ada yang melihat ini sebagai tipu daya politik semata-mata, keluar untuk mengekalkan kuasa, kemudian kembali menyokong apabila keadaan memerlukan. Selain itu, kenapa 5 adun STA enggan ikut keputusan parti? Adakah mereka benar-benar membelot atau ini strategi halus untuk memastikan mereka mendapat jawatan dalam kerajaan negeri? Adakah ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam STA sebagai sebuah parti politik? Realitinya, mereka bukan sahaja kekal dalam JRS, tetapi kemudian diberi jawatan pembantu menteri. Kemudian, adakah rakyat Sabah benar-benar mendapat suara mereka? Statistik menunjukkan bahwa gabungan rakyat Sabah mendapat jumlah kursi lebih banyak, tetapi jumlah undi populer sebenarnya kurang berbanding warisan. Ini menimbulkan persoalan mengenai sistem pengundian dan kepentingan suara rakyat yang sebenar. Jika begitu, adakah sokongan demi kestabilan tersebut sebenarnya menidakkan suara rakyat? Jadi, adakah keputusan STA ini satu bentuk pengkhianatan kepada prinsip perjuangan Sabah, atau satu lagi strategi licik untuk terus kekal relevan dalam politik negeri tanpa komitmen sebenar? Anda tentukan sendiri, tapi satu perkara yang pasti, dalam politik Sabah tiada apa yang linear atau logik. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen Anda di bawah.